Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita continue untuk tutorial 3 part 3 So untuk yang terakhir kita akan fokus on the standard hydrogen electrode. So kita tengok apa maksud, apakah yang dimaksudkan dengan standard hydrogen electrode. Okay, electrode that scientists use for reference on all half cell potential reaction. So kamu belajar sebelum ni yang setiap oxidation dengan reduction dia ada dia punya nilai kan. Contohnya macam dia punya E0 cell tu. So nilai ni semua asal daripada She ni lah, She standard hydrogen electrode. So kenapa dia panggil hydrogen? Sebab hydrogen dijadikan sebagai standard untuk semua half equation yang lain lah. So dia akan ada dua half. Satu half tu adalah hydrogen, another half tu adalah another reaction lah. So the value of the standard electrode potential of She is 0. So untuk hydrogen punya ni adalah 0 volt. So disebabkan hydrogen dijadikan sebagai standard, so dia adalah kosong lah nilai dia, which form the basic one need to calculate cell potential using different electrode or different concentration. So dia kata kat sini memang hydrogen ni dijadikan sebagai standard untuk ukur dia punya nilai dia punya voltmeter lah, nilai voltage tu. So setiap reaction dia akan dinilai. So hydrogen ni jadikan sebagai standard. Standard ni bila dia jadi standard dia akan jadi kosong lah. So kita guna standard tu sebagai kosong nilai dia. So yang lain-lain tu akan ada bacaan berdasarkan nilai hydrogen. So what is the standard condition mean? Mean bermaksud dia ada certain kriteria yang kita kena tahu. Yang pertama, concentration of ion in aqueous solution is 1 mole. So kita kena standardiskan, kita akan guna 1 mole per dm cube ni adalah concentration. Okay, pressure yang kita standardiskan adalah 1 atm or 101 kilopascal. Yang ni adalah atmosphere punya pressure dan temperature pada room condition 25 degree Celsius ataupun 298 Kelvin. Okay, electrode used for hydrogen kita guna sebagai hydrogen lah. So kita guna kat situ adalah platinum ni electrode dia. Sebab platinum adalah inert. Inert ni adalah lengai. Okay, ni adalah syarat untuk standard condition. Okay, kita tengok pula half cell equation and cell notation are as follow. So dia punya half equation ni macam ni. Okay, kalau nak simple dia akan jadi 2 H plus campur dengan 2E akan jadi H2. Hydrogen ion dia akan terima elektron, dia akan jadi gas kat situ. So aqueous ni bermaksud aqueous ni adalah hydrogen dalam bentuk aqueous lah, solution. 1 mole ni adalah concentration dia. Okay, 2 elektron ni adalah elektron yang kita tambah lah. Kalau dia charge positif kena tambah elektron 2. Kalau 2 H plus kena tambah 2 elektron lah. So dia akan jadi molekul. Ini adalah molekul. Molekul ni hidrogen dalam bentuk gas. So gas dia akan kena mengena G ni adalah gas. 1 atm ni adalah satu atmosphere lah, atmospheric untuk pressure. So E0 dia kita standardiskan adalah 0 volt. Kita memang letak nilai dia adalah 0 supaya yang nilai lain tu ada either positif ataupun negatif yang lain lah. So direction of the half equation of She, meaning whether reaction, okay, dia boleh dia akan ada dua direction lah. Satu H plus jadi H2 ataupun H2 jadi H plus. Okay, depend on the other half cell connected. So untuk H plus, H ni adalah half lagi.
half cell. Dia ada lagi satu lagi inilah. Okey, kalau H2 jadi ni. H plus jadi H ni, maksud dia 2H plus tambah 2E jadi H2. Okey, dia terima elektron. Kau belajar dia terima elektron, dia adalah reduction. Reduction dia akan gain elektron. So bila gain elektron, dia akan jadi cathode. Sebab cikgu pernah ajar cat dia punya formula kan, reduction cathode. Reaction hanya berlaku pada cathode lah. So cathode adalah positive terminal. So H plus akan undergo reduction to form hydrogen gas. Okay, kalau dia terbalik macam ni, H2 jadi 2H plus plus 2E. Yang ni adalah anode. Anode dia akan buat oxidation sebab dia release elektron. So siapa yang release elektron, dia akan buat oxidation. So oxidation adalah negative terminal. So either case both akan sama dengan 0 volt. Tak kisahlah dia jadi anode ke, dia jadi cathode ke, dia akan jadi dia punya volt adalah kosong. Kalau dia adalah hidrogen lah, She. Okay, so standard electrode potential E node tadi adalah She, standard hydrogen. Sekarang tengok standard electrode potential. Dia always given in standard reduction. So normally memang dia akan buat dari segi standard reduction. Reduction ni maksud dia anything tambah dengan elektron akan jadi anything. So elektron akan sebelah kiri lah ataupun left side. Tu maksud reduction. So the standard reduction potential of the half cell is a potential made pairing with the half cell with She. So dia akan compare dengan She lah. She tu hidrogen dan lain tu boleh jadi apa-apa benda lah. Nanti kita tengok kat situ. Okay, for example, standard reduction potential of zinc half cell. Kita ambil half cell dia adalah zinc. Satu lagi adalah She lah, hidrogen. Okay, is measured by setting up the electrochemical cell as shown in the following diagram. Okay, measuring the standard electrode potential of zinc. So jadi zinc to plus. Okay, first kita ambil sebagai She kat sini She. Hydrogen. Okay, dia guna kat sini hydrogen masuk. Yang ni dia guna platinum lah, PT electrode dia. Hydrogen masuk, ada ni. Yang ni ada hydrochloric acid. Hydrochloric acid dia ada H plus kat situ. Okay, lepas tu ada sub-bridge. Sub-bridge pun cikgu dah sentuh dalam slide, dalam ni lah, dalam kelas. Sub-bridge tu function dia apa? Allow the movement of ion to complete the circuit. Okay, lepas tu akan ada wire kat sini, connecting wire. So yang ni akan ada voltmeter punya bacaan lah. Okay, lepas tu akan ada zinc electrode kat sini. Dan kita guna apa-apa solution yang ada zinc juga. Zinc sulfate ke, zinc chloride ke, apa-apalah anything yang ada zinc. Sebab kita bagi nak sama dengan tu, nak sama dengan dia punya electrode. Kalau electrode ada zinc, dia punya solution pun akan jadi zinc sulfate ke apa-apa. Tak kisahlah apa-apa zinc, asalkan zinc kat situ Okay, so electron flow kita belajar daripada zinc electrode to hydrogen. Zinc dia akan flow daripada sini ke sini lah. Nanti kita tengok kenapa dia flow daripada zinc electrode ke hydrogen electrode. Okay, voltmeter reading kat situ adalah positif 0.76. Okay, kenapa positif? Dekat sini negatif, nanti cikgu tunjuk kenapa. Okay, deflection of needle indicate the electron flow of electron. So, satu lagi kita nak tahu nampak tak dia deflect ke arah ni. So, deflect maksud dia elektron lalu ke arah anak panah. So, elektron lalu daripada zinc. Okay, ni kita tengok berdasarkan deflection of voltmeter ataupun selalunya galvanometer pun boleh. Deflection So satu lagi kita nak tahu electron flow adalah daripada anode to cathode, ataupun anode ni buat oxidation, yang cathode akan buat reduction.
oxidation dia release elektron, yang ni adalah gain elektron. Okay, so diffraction ni dia from zinc to platinum electrode lah. Okay, negative anode akan jadi undergo oxidation. Okay, nampak tak elektron dia letak sebelah kanan. Okay, kita tengok dia punya ni. Okay, kat sini zinc. Okay, nampak tak? Dia kat sini dia terima elektron, dia gain. Tapi kita belajar untuk oxidation, dia kena release elektron. Release elektron maksud dia sebelah ke kanan. So zinc akan jadi terbalikkan lah, reverse, Zn2 plus 2E. So yang ni pun nilai dia akan jadi positif 0.76 sebab dia reverse. Dia reverse dia terbalik sebab dia nak buat oxidation. Dia kena ni lah, yang ni kena ada tu side ni kena reverse, baru jadi oxidation. So side sini dia akan jadi oxidation lah. Yang cathode ni adalah reduction, kita akan ambil sebagai She. Yang ni standard She dia. So kita nak tulis overall zinc, kita cancel lah apa ni, elektron dengan elektron tulis cancel, tulis balik yang sebelah ni dengan sebelah ni. So tulis kat sini dengan tulis yang ni. So Zn tambah 2 hidrogen akan jadi Zn2 plus. Zn tambah 2 hidrogen ion jadi Zn2 plus H2. Okay, yang ni kita tulis cell notation. Zn jadi Zn2 plus. Kat sini Zn jadi Zn2 plus. Dalam aqueous 1 molar, H plus ni akan jadi H2. H plus jadi H2. Aqueous 1 molar, kalau dia gas kita buat dalam bentuk pressure. Yang ni adalah dia punya electrode. So first kita tulis anode. Lepas tu yang melambangkan yang ni adalah subbridge ataupun porous port. Sebelah ni adalah cathode. Tengok yang jadi before dengan after. So zinc jadi Zn2 plus, H plus jadi H2. So kena tengok before dengan after lah, dia jadi apa. Kalau dia aqueous, kena tulis dia punya concentration dengan aqueous. Kalau dia gas, kena tulis 1 atm. Electrode dia apa? Kat sini electrode dia memang zinc, so kita tak payah tulis lah. Okay, so formula dia, we can calculate the standard reduction of zinc half cell using relationship reduction tambah ni. So kita dapat nilai dia kat sini 0.76. Kita nak dapat ni, so dapat nilai terus lah. Ni kosong, dapat positif 0.76. Standard oxidation potential, nilai ada yang tu. Kalau ni Zn ke Zn2 plus, ataupun kita nak buat yang ni standard oxidation. Kalau untuk yang bawah ni reduction, yang normally orang buat, kita terbalikkan. Bila terbalikkan dia dapat negatif. So dapatlah bacaan dia kat situ. So terbitlah bacaan dia dekat sini. Kalau kita nak standardize sebab kat sini semua dia letak elektron sebelah kiri, sebab tu dia panggil reduction. Tapi kalau redox dia berlaku dua, oxidation dengan reduction. So satu kita kena maintain, kat sini hidrogen kita kena maintain, kat sini kita kena reverse. Satu ni kita nak tahu siapa nak kena maintain dan reverse. Kalau dia ke bawah ni, increasing strength of reducing agent, kat bawah ni akan buat oxidation. Kalau dia ke atas ni, semakin ke atas ini, semakin ke atas ni dia akan buat reduction. So reduction tak payah reverse lah. Yang kena reverse adalah oxidation je, kena reverse. Siapa yang bawah akan buat oxidation, siapa yang atas akan buat reduction. Okay, the idea of standard reduction potential, either it is strong oxidizing agent, substance that oxidize another substance that itself undergo reduction, or reducing agent. Yang ni adalah yang reduce yang lain tapi dia buat oxidation. So keyword dia kat sini macam mana kita nak tahu. Yang pertama, kita tengok nilai dia lah. Kalau positive value, dia adalah di atas tau.
So dia akan jadi strong oxidizing agent. Dia akan buat reduction. Kalau negatif, dia ada below. So species of the right hand side of the higher negative value, so kita akan dilihat sebagai strong reducing agent. Dia akan buat oxidation. Dia akan buat oxidation. So compare the following reduction half equation and corresponding standard reduction potential. Okay, dia kata kat sini nilai. Kita tengoklah nilai ni adalah negatif. So negatif dia akan undergo oxidation. So dia adalah reducing agent. So dia kata Ag plus is strong. So Ag ni positif, dia akan buat reduction. Dia adalah oxidizing agent yang kuat. So strength of oxidizing agent, kita tengok nilai dia daripada yang negatif jadi paling positif. So nickel paling lemah, copper lepas tu Ag. Okay, compare the following half equation and corresponding standard reduction potential. Kita nak tengok siapa pula yang akan jadi stronger reducing. So lagi ke bawah nilai negatif, dia lagi stronger reducing agent sebab dia suka buat oxidation. Dia suka buat oxidation So more negatif. So susunan dia daripada atas ke bawah, Ag, copper atau nickel. Dia akan terbalik lah. Sini arah jadi ni sebab oxidation dia daripada sini jadi ni. Okay, important point regarding to the value of E0. Okay, the reaction of half cell reaction may be written with different coefficient. Coefficient ni adalah yang depan tu lah. Yang ni. 1 kat sini 1. Ni kita panggil sebagai coefficient. Different coefficient but the value of the sign of the reaction do not change. Sama tak yang ni? Dia akan sama. Walaupun ni half, ni 1. Ni sama je. Ni 1, ni 2, ni 1, ni 2. Walaupun ni berubah, nilai dia tak berubah. Kalau different coefficient, the value of the E0 will be the same. Tu kena ingat lah point. Okay, yang kedua, if the half equation is written reverse, the sign also reverse. So kalau kita tulis half equation reverse, yang sign tu pun akan reverse. Kalau macam ni, dia adalah reduction. Kalau kita nak terbalikkan dia, kita nak buat dia sebagai oxidation, which mean elektron dia sebelah kanan ataupun right. So kita kena terbalikkan juga dia punya sign negatif. So daripada positif jadi negatif. So kena terbalik lah. Ni important rule yang kena tahu. Okay, kita tengok example untuk standard reduction potential of copper half cell. Okay, by setting dia guna ni lah. Satu copper, satu adalah hydrogen. Okay, the bond material reading of the cell kat sini adalah 0.0.34. Okay, the deflection of needle indicate electron flow. Okay, kalau kita tahu electron flow, dia kat sini guna copper dengan H+. Kita tengok dalam yang ni. H+ ni berada di bawah, below. Dalam tu, yang ni berada di atas, ni above. So, dia akan flow from hydrogen. Ni lah platinum. Ni, mana platinum ni? Ni
dia akan flow platinum to copper electrode. Itu je nak panah ni lah. So ingat yang ni above dia akan jadi anode, ni akan jadi cathode. Above dalam ni dalam potential reduction potential punya standard tu. So yang ni below dia akan jadi cathode. Sorry, ni dia akan jadi anode, dia akan buat oxidation. Ni cathode, dia akan buat reduction. So tengok kat sini cikgu bulat atas, pergi balik ni. So tengok kat sini dia pakai copper. Copper tak ada. Okay, copper dengan hidrogen. So yang kat atas ni, yang atas ni kita buat sebagai cathode, dia adalah reduction. So reduction kat sini tak payah kali lah. Yang ni dia bawah kita buat sebagai anode. Kalau bawah buat anode, dia buat oxidation. So kalau oxidation, dia punya half equation has to be reverse. So dia kena reverse lah yang ni. Reverse So anode negatif tu adalah ni lah. So jadi dia kena reversekan yang ni. Jadi 2H plus E, 2E jadi H2. Copper ni jadi Cu2 plus, tak payah reverse jadi Cu. So overall unit dia potong sekejap, kat sini ada something wrong. Okay, dah reverse siap dah kat situ Dia dah reverse kat situ. H2 jadi 2H plus 2E. So potong-potong jadi H2 tambah balik Cu2 plus. Tu je ni sebelah ni. Lepas tu nak panah 2H plus tambah Cu. Yang ni lepas nak panah. So cell notation kamu tulis lah H2. Sekejap H2 2 gas 1 ATM. Lepas tu buat simbol ni 2H plus. H plus. Sekejap. Okay, kat sini tak payah ada 2, tulis je H plus. H plus, lepas tu buat equals, lepas tu buat 1 molar, lepas tu buat PP kat situ. PP ni dia punya elektrod lah. Ok, lepas tu buat Cu 2 plus equals 1 molar, jadi Cu saja dalam bentuk solid. Ok, tu je lah. PT tu tulis macam tu PT.
Sekejap. PT ni kena buat dalam bentuk solid. Okay, tu dia punya. So anode, sub bridge dengan cathode. So kalkulit dia, anode cell dia tadi positif 0.34. Okay, ni kosong. So dapat nilai dia kat sini 0.34 positif. So nilai ni adalah 0.34 volt. Dan ni kalau untuk standard oscillation negatif convert dia negatif. So yang ni negatif 0.34 volt. Ni tulis kat sini. Ni positif. Okay, so yang ni adalah untuk electrode standard potential lah. Kita masuk ke voltage cell. Okay, setakat ni je. Okay, thank you semua. Kalau apa-apa kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp saya atau PM.